أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita merafakkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat lagi dipertemukan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian, sedang penonton, sedang pendengar sekalian, dalam satu yang kita namakan sebagai silsilah kuliah online, anjuran Akademi Terbawi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan membaca satu hadis yang barulah, insya-Allah. Sukalah saya untuk sama-sama untuk kita nak saling, kita kata, ingat mengingati, kan, di mana pada bulan ini kita meraihkan satu kita kata hari keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal ini. Maka digalakkan kepada kita ataupun disarankan kepada kita, insya-Allah, sama-sama untuk kita memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan di samping itu, sama-samalah untuk kita nak mencari sama ada buku, sama ada perkongsian, sama ada ceramah, kuliah dan sebagainya yang boleh, bila kita mendengar itu boleh merangsang, boleh mendorong kita untuk kita banyak lagi untuk mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, kita kata, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia, seorang insan yang kita kata penuh dengan kebaikan, penuh dengan, kita kata, contoh, penuh dengan, kita kata, teladan. Jadi sama-samalah, insya-Allah, untuk kita nak sama-sama memperingati hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membanyakkan selawat dan kita mencarilah apa-apa saja sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh melakukan atau membuat penambahbaikan dalam diri dan juga kehidupan kita, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira hadis ini seringkali kita mendengar, dalam sama ada kuliah ataupun bacaan kita, ceramah dan sebagainya. Cuma hari ini kita nak ulang balik kita dengan hadis ini dan juga kita melihat apakah huraian yang hendak disampaikan kepada kita, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita akan membacakan satu hadis riwayatkan daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Atau dalam riwayat yang lain, salihal akhlaq. Rawahu al-Baihaqi. Nabi menyebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq ataupun salihal akhlaq. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama, sesungguhnya, bu'ithtu, aku diutuskan, aku ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan liutammima, hanya untuk menyempurnakan, liutammima makarimal akhlaq, kemuliaan akhlak.
kemuliaan ataupun kebaikan akhlak. Jadi hadis ini pendek tetapi dia membicarakan dalam huraian yang sangat luas dan dia merentasi sempadan, saya boleh katakan sempadan bangsa, sempadan agama dan sempadan suku, kaum dan sebagainya. Dia merentasi segala-galanya. Kan? Nabi menyebut, Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutuskan innama bu'istu liutammima, untuk menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak, kemuliaan akhlak, ataupun salihal akhlak, kebaikan akhlak. Jadi ini satu mesej yang kita nak kena memahami. Ini satu misi yang kita nak kena faham, bahawa Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada perkara-perkara yang kita kata utusan tersebut adalah menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak semua manusia, ataupun menyempurnakan akhlak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis sahih yang kita kata sahihkan oleh Imam As-Sayuti dalam Jami' As-Saghir, kitabnya Jami' As-Saghir. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya bacakan sedikit penjelasan apa yang ditulis dalam buku ini. Pengarang ini menyebutkan ataupun menulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa baginda diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nabi SAW diutuskan ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan, kita kata, akhlak. Hal ini menunjukkan betapa besar dan agungnya nilai akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut akhlak yang baik ini, memang nilainya sangat tinggi, nilainya sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau kita melihat, bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala saja nilainya tinggi, tapi di sisi manusia itu sendiri juga, bila ada orang itu mempunyai akhlak yang baik, maka insya-Allah dia akan dipandang mulia dan dipandang tinggi oleh, kita kata, masyarakat ataupun orang-orang di sekelilingnya. Hal ini menunjukkan betapa besar dan agungnya nilai akhlak yang dimuliai ataupun yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk meneguhkan, menyebarkan dan menyempurnakan, sehinggalah untuk kita nak sematkan dalam diri kita, serapkan dalam kehidupan kita ataupun kita amalkan dalam, kita kata, diri kita, kehidupan kita dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus penghulu para nabi dan rasul untuk menjalankan misi ini, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, sebagai pewaris dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitalah hari ini, kitalah pewaris dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, kita merupakan pewaris dan Nabi, kita kata, melakukan apa yang terbaik dan kita juga nak kena melakukan apa yang terbaik. Jadi disebut di sini, sebagai pewaris dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus melanjutkan misi penyempurnaan akhlak dan menghiaskan diri kita dengan akhlak yang mulia sebagai langkah awal untuk menyebarkan akhlak yang mulia di tengah peradaban manusia. Sebagai pewaris dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat sekalian, sedar tak sedar kita ini merupakan pewaris kepada dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggal kepada kita apa? Nabi tak tinggal duit, tak tinggal harta benda, tapi Nabi tinggal Islam kepada kita untuk kita amalkan dan kita mengajak orang lain untuk mengamalkan Islam yang sebenarnya. Nampak? Nak katakan di sini bahawa harta yang Nabi SAW tinggal itu harta yang tidak pernah kita kata ketinggalan. Harta yang Nabi SAW tinggal ini dia sentiasa ke hadapan dan terus ke hadapan. Dan nilainya sangat-sangat tinggi, sama ada di sisi manusia, apatah lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pewaris dakwah baginda Nabi SAW perlu untuk kita meneruskan misi ini, untuk kita memastikan bahawa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, seterusnya negara kita mempunyai rakyat yang mempunyai akhlak yang mulia. Masyarakat yang mempunyai adab yang baik.
masyarakat yang mempunyai tutur kata yang kita kata terpuji, masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang menghormati orang, sopan santun dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya kalau kita melihat kan, kalau di luar lah, contoh dalam Malaysia ni macam-macam kes kita dengar. Tapi kalau kita biasa ataupun kita pergi ke negara-negara di luar negara dan sebagainya, sama ada di tanah Arab ataupun di Europe dan sebagainya, masyarakat orang Melayu ataupun khususnya Malaysia ini, ramai orang menghormati kita. Yang saya pernah tanya, bila saya berada di Jordan, saya tanya, kita kata kawan-kawan, hatta saya tanya pensyarah sendiri dan mengatakan, dia kata orang Melayu ataupun orang Malaysia ini orang yang beradab. Orang Malaysia ini adalah orang yang mempunyai adab. Walaupun kita memahami kalau kita kat sini macam-macam orang, tapi bila kita pergi di luar, mereka memandang kita dengan satu pandangan yang tinggi dan mulia. Nampak? Maksud dia, dari segi mereka meraih kita, mereka menghormati kita dan sebagainya, di situ kita kata nampak. Sebab mereka melihat, mungkinlah daripada orang yang dulu kan, dan orang yang ada sekarang dan sebagainya, maksudnya mereka ini ataupun kita ini sentiasa menghormati mereka, sentiasa membawa satu kita kata adab yang baik, sama ada di tuturannya, pergaulannya, kepercayaannya dan sebagainya. Ya, jadi nak katakan di sini, itu yang ada pada kita orang Melayu. Itu yang ada pada kita orang Malaysia. Dipandang mulia kerana apa? Kerana akhlak, kerana perangai, kerana sikap, kerana tutur kata yang baik, kerana pergaulan yang elok dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang ada, harta yang ada pada kita orang Melayu, orang Malaysia, yang kita nak kena sedar. Walaupun saya kata tadi, di negara kita, dalam negara kita, kita mendengar bermacam-macam, kita kata perkara bermacam-macam, isu bermacam-macam, perangai FAN dan sebagainya. Tapi nak katakan, bila mana kita mempunyai akhlak yang baik, kita akan dipandang tinggi, dipandang mulia oleh masyarakat, oleh sesama manusia, dan juga pada masa yang sama kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nilai yang sangat-sangat kita kata tinggi, sangat-sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah misi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama, yang penting adalah makarimul akhlak, menyempurnakan kita kata akhlak, menjadi kita kata menghiaskan ataupun kita kata menerapkan nilai-nilai kebaikan, nilai kita kata kemuliaan dalam kita kata pergaulan, akhlak dan sebagainya. Jadi saya ulang balik, bila mana kita merupakan pewaris dakwah baginda Nabi SAW, kita kena meneruskan misi ini. Bawalah satu perangai yang baik dalam diri kita, walaupun satu, bawalah supaya ia menjadi kita kata penyebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala ambil kita dan juga meletakkan di dalam kita kata syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya bila kita ada satu akhlak yang baik, maka di sana insya-Allah Allah sayang kita, Allah cinta kita, Allah bagi kemuliaan kepada kita, dan insya-Allah sesama manusia, sesama makhluk ini dia akan datang. Allah akan bagi kemudahan dan sebagainya insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu sedikit penjelasan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Juga suka saya mengatakan di sini, bila kita menyebut innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dalam kita kata banyak huraian-huraian para ulama berkaitan dengan makarimal akhlak ataupun salihal akhlak ini banyaklah. Cuma saya tertarik dengan satu huraian yang kita kata dihuraikan dalam bentuk yang agak luas, dalam bentuk yang kita kata agak kita kata kena kepada semua aspek, sama ada dari aspek aqidahnya, sikit aspek ibadahnya, aspek muamalahnya, aspek kita kata jinayah, qada dan sebagainya, adab dan sebagainya. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dia katakan di sini bahawa makarimal akhlak ataupun salihal akhlak ini, untuk menyempurnakan akhlak, untuk kita kata
menyempurnakan kebaikan akhlak ini, Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Okey, sebahagian ulama menghuraikan, mengatakan bahawa akhlak ini yang pertama, kesempurnaan akhlak ini yang pertama adalah berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutuskan ke atas muka bumi ini untuk mengajar kita, untuk membimbing kita, untuk mengajak kita untuk kita berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita taat kepada apa yang Allah perintahkan, dan kita juga taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang ataupun mengatakan jangan. Nampak? Jadi nak katakan itu akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bawa ke atas, turun ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama, akhlak tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita sebutkan tadi, kita nak kena buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita nak kena tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maksudnya kalau kita buat apa yang dilarang, tinggal apa yang disuruh, maksudnya kita tidak beradab, kita tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi seorang manusia yang ingkar, yang kita tidak mahu mengikut apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala, menyalahi dari segi adab, dari segi akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara-perkara yang melibatkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab kita, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak kena memahami benar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bila sebut iman ini bukan IMAN 4 huruf itu saja, tapi ia perlu memahami iman, perlu mempraktikkan keimanan itu supaya insya-Allah kita ini dijauhi daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi, syirik, perkara-perkara yang melibatkan kita kata sesat dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Saya tak mahu hurai panjanglah di sini, tapi yang pertama adalah adab ataupun akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak kena tengok balik. Nak hurai itu dia panjanglah, tapi itu yang pertama. Okey, yang kedua, kan? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Makarimal akhlaq yang kedua, menyempurnakan akhlak yang kedua adalah berakhlak dengan Nabi SAW dan juga para rasul yang lain. Maksudnya mengikut apa yang Nabi SAW tunjukkan, dan juga mengikut apa yang Nabi SAW kata jangan ataupun larang. Apa yang Nabi SAW suruh buat, kita buat. Apa Nabi SAW kata jangan buat ataupun tak boleh buat, maka kita jangan buat dan kita jangan dekati perkara tersebut. Itu adab kita dengan Nabi SAW. Ya. Kalau kita kata kita ni sayang kepada Nabi SAW, kita ni kita pecinta Nabi SAW, maka janganlah kita buat perkara yang menyebabkan Nabi rasa kita kata marah dengan kita. Ya. Apa yang Nabi suruh buat, kita buat. Apa yang Nabi larang, kita jangan buat. Janganlah kita buat apa yang Nabi larang, apa yang Nabi kata ini tak boleh, ini haram, ini benda yang tidak baik dan sebagainya. Itu kita nak buat. Maksudnya kita telah mengingkari ataupun kita telah menyalahi apa yang diperintahkan ataupun yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Nampak? Kan? Dan juga jangan kita mencela, sama ada mencela para nabi ataupun para rasul. Kan? Maksudnya mencela, contoh kita kata kalau kita nak cela Nabi Adam boleh tak? Boleh. Sebab itu adab kita dengan para nabi dan para rasul. Akhlak kita dengan para nabi dan para rasul. Sebab kita umat Nabi SAW, maka Nabi SAW ada syariatnya tersendiri, maka adab kita, akhlak kita kena ikut syariat baginda Nabi SAW. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang sekalian, moga-moga dengan kita mengikut sunnah baginda Nabi SAW, apa yang Nabi tunjuk kepada kita ini, kita akan mendapat syafaat baginda Nabi SAW untuk sama-sama kita berada bersama-sama Nabi SAW di dalam syurga nanti insya-Allah. Kan? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kedua. Kemuliaan akhlak yang pertama adalah akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang kedua, akhlak dengan para rasul, para nabi. Akhlak yang ketiga adalah berakhlak dengan walidain, birrul walidain. Ni masuk sesama manusia. Tadi dengan Allah, dengan rasul, yang ketiga adalah sesama manusia, tapi yang pertama saya letak adalah birrul walid.
birrul walidain, maksudnya berakhlak dengan dua orang yang disebutkan sebagai ibu ataupun bapa ataupun abah ataupun umi, tak kisahlah papa, mama dan sebagainya. Ramai macam-macam walid dan sebagainya, orang geletak. Tapi nak katakan di sini, ibu dan ayah kita nak kena beradab. Kita nak kena berakhlak dengan mereka. Macam mana cara keadaan pun, macam mana keadaan sekali pun, maka kita nak kena jaga akhlak dan adab kita dengan mereka. Kan? Mungkin di sana orang kata kalau mereka buat benda tak baik dan segala macam mana Ustaz? Itu kita nak kena memikirkan banyak macam mana supaya perkara tersebut kita ini tidak menjadi anak yang derhaka. Tidak menjadi anak derhaka. Jadi kita nak kena jaga akhlak kita dengan mak dan ayah kita. Kan? Kalau tengok Islam ini, Nabi SAW sebut kepada kita, kalau mak ayah kita masih hidup, apa yang kita kena buat? Kita kena muliakan mereka. Kita kena muliakan mereka. Kan? Kalau mereka telah meninggal, apa kita nak buat? Tinggal saja? Tidak. Kita muliakan mereka juga. Dengan kita memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir. Moga-moga di sana kita doa tersebut, doa kita kata anak yang soleh ini, anak yang baik ini, insya-Allah dia akan meringankan, akan membantu ibu-ibu, bapa-bapa yang telah meninggal dunia dan sebagainya. Jadi nak katakan adab kita semua mak ayah hidup pun ada, adab kita masa mak ayah dah meninggal pun ada. Nampak? Bukan kita nanti hidup saja kita nak kena berakhlak dengan mereka. Mereka dah meninggal pun kita nak kena jaga akhlak. Akhlaknya apa? Sentiasa kita mendoakan mereka, sentiasa kita buat benda yang baik supaya kebaikan tersebut dapat kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kita nak sebut. Pertama, akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak dengan ibu dan ayah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah berakhlak dengan diri sendiri. Nabi ajak kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang sekalian, saudara-saudara sekalian, Nabi ajak kepada kita macam mana kita nak kena beradab dengan diri kita sendiri. Kan, kalau kita duduk di dalam rumah, macam mana kita beradab dengan diri kita? Kalau kita duduk ramai-ramai, macam mana kita beradab? Kalau kita duduk seorang-seorang, macam mana adab yang kita nak kena jaga? Adab dengan diri kita sendiri. Kita nak kena rasa malu kepada diri kita. Kalau kita buat benda-benda yang tak baik, kita nak rasa malu dengan diri kita, walaupun orang lain tak tahu. Tapi pasti Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Jadi nak katakan bahawa di sini ada akhlak dengan diri sendiri. Perlu kita tunaikan hak pada diri kita. Perlu kita tunaikan, kita kata, hak yang sepatutnya untuk diri kita. Kalau kita kata kita tunaikan hak badan kita, dengan kita makan, dengan kita sediakan hidangan yang sedap-sedap dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita terlupa untuk menghidangkan ataupun mencari makanan-makanan yang boleh menyihatkan jiwa dan hati kita. Itu merupakan hak. Kan? Berakhlak dengan diri kita, kita cari. Sama ada kita membaca Al-Quran, sama ada kita berzikir, sama ada kita mencari untuk bagaimana untuk membersihkan hati dan jiwa kita, supaya insya-Allah hati dan jiwa kita ini dapat mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tak beradab dengan diri dia, dia buat apa saja dan dia akan menzalimi diri dia sendiri. Sebab itulah kita kena banyak bacakan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita tak minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut kita tergolong dalam golongan orang yang rugi. Jadi ini satu benda yang kita nak kena faham lah. Nak kena faham, nak kena berusaha untuk kita buat dan kita lakukan. Berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan Rasul, berakhlak dengan mak ayah, berakhlak dengan diri sendiri. Dan yang kelima adalah berakhlak dengan manusia yang lain lah. Kawan, rakan, jiran, sahabat, teman, macam-macam. Maksudnya kita berakhlak dengan orang dari segi percakapan kita, pergaulan kita, hubungan kita, kan, dan sebagainya. Jadi nak katakan 5 ini, kalau ikut banyak lagi lah. Kan ada ulama menguraikan berakhlak dengan binatang, berakhlak dengan tumbuh-tumbuhan, berakhlak dengan kita kata perkara al-jamadat, seperti mana kita tengok, seperti mana kursi yang ada, kan, meja, dinding, tingkap, kan, dan sebagainya. Semua ini perlu kita beradab. Kenapa? Kalau kita tak beradab, tak jaga akhlak kita, mungkin kita rosakkan dan sebagainya,
maka dia dah menjadi satu istilah kita panggil vandalisme. Ada dalam istilah kita pun ada. Besok vandalisme ini merosakkan harta awam, satu benda yang tidak baik. Tapi kalau kita jaga harta awam, maka ia merupakan satu akhlak kita dengan disebutkan sebagai al-jamadat. Perkara-perkara yang kita anggap tak hidup tapi sebenarnya mereka hidup. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu yang nak disebutkan makarimul akhlak, menyempurnakan akhlak. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak kita dengan Allah. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak kita dengan para rasul, para nabi yang lain. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak kita dengan mak ayah. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak dengan diri kita sendiri. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak kita dan kita kata orang lain. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak kita dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan al-jamadat yang saya sebutkan tadi. Ya. Bila mana kita memahami akhlak ini, sebab tu saya kata tadi, akhlak ini merentasi bangsa, merentasi agama, merentasi negara, merentasi segala-galanya. Kalau kita kata orang Islam nak akhlak yang baik, orang bukan Islam, India, China nak juga akhlak yang baik. Kalau siapa akhlak yang baik, pasti mereka akan suka, pasti mereka akan puji. Nampak? Itu nak katakan akhlak ini dia merentasi semua agama, bangsa dan sebagainya. Jadi perlulah untuk kita nak menunaikan ataupun menyambung misi Nabi SAW, misi dakwah Nabi SAW untuk mengajak orang lain supaya menghiasi diri mereka dengan akhlak yang baik, insya-Allah. Okay, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira pada tengah hari ini sedikit sahaja perkongsian kita di tengah hari ini. Moga-moga insya-Allah dapat memberi manfaat sesama kita dengan kita membaca hadis Nabi SAW yang berbunyi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq ataupun salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan ke atas muka bumi ini liutammima, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak ataupun kebaikan akhlak. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita hiasilah diri kita dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah, disebutkan mahmudah. Moga-moga insya-Allah di sana kita akan bersama-sama dengan Nabi SAW, bersama-sama mendapat syafaat Nabi SAW, dan kita dapat bersama-sama Nabi SAW di syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu saja dulu perkongsian kita pada tengah hari ini. Moga-moga dengan kita kata masa yang singkat ini, masa yang kita kata pendek ini, memberi manfaat bersama-sama kepada saya dan juga kepada kita semua yang mendengar, yang menonton. Dan saya insya-Allah saya mengharapkan juga supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat menyampaikan perkara yang sama kepada orang-orang lain. Moga-moga ilmu ini ataupun maklumat ini ataupun kita kata perkara ini dapat berjalan ataupun dapat disebarkan seluas mungkin, insya-Allah. Jadi akhir kalam saya nak buat di sini, kita wajib meneruskan misi dan visi dakwah bagi Nabi SAW, iaitu makarimul akhlak, menyempurnakan akhlak. Diri kita, warga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, seluruhnya insya-Allah kita akan menjadi satu bangsa, satu negara, satu ummah ataupun satu umat yang insya-Allah mementingkan akhlak. Dan insya-Allah di sana Allah mengasihi, Allah menyayangi kita, dan Allah memberi kita kata kemuliaan kepada kita, dan Allah memberi juga disebutkan tadi pengakhiran kita adalah tempat yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu alam. Moga-moga dengan perkongsian ini memberi kebaikan dan manfaat kepada kita bersama. Aktafi bihadzal qadr minal kalam. Wallahu taala alam, wa khairul kalam huwas salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam melalui Rasul daripada kami, Akademi Tarbawi, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.